Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa sekali lagi dalam program Bilat Potensi khusus untuk kita mengulang kaji tajuk dalam proses-proses geomorfologi yang berpunca daripada tenaga eksogenik. Baik, jadi dalam 5 proses geomorfologi yang ada, hari ini adalah merupakan topik yang terakhir dalam proses ini iaitu pengangkutan dan pemendapan yang berlaku di kawasan pinggir pantai. Harap saya punya slide kamu nampak dan suara saya kamu dengar. Baik, jadi ini tajuk ni tak banyak pun yang nak dibincangkan. Masih lagi dalam ruang lingkup yang sama. Ya, kita tengok faktor, kita tengok kesan, hasil dan juga langkah-langkah. Tapi kita ambil sedikit yang ada perbezaan bentuk-bentuk soalan daripada topik-topik yang kita telah bincangkan sebelum ini. Baik, apa yang kita nak lihat? Jadi kita fokuskan yang pertama hari ini ialah berkaitan dengan pengangkutan bahan pantai, bahan-bahan yang telah dihakis. Semalam kita dah bincangkan tentang hakisan pinggir pantai. Jadi bahan-bahan yang telah dihakis, ke mana perginya? Jadi bahan-bahan tersebut akan diangkut. Sejauh mana dia diangkut akan bergantung kepada beberapa faktor. Okey, jadi kita tengok bagaimana proses pengangkutan bahan muatan ombak ini berlaku. Sedimen, batu, pasir dan sebagainya kita boleh kelaskannya sebagai bahan muatan ombak. Bahan muatan, sedimen, batuan dan sebagainya merujuk kepada apakah bahan yang diangkut oleh ombak semasa ianya telah dihakis. Dah hakis, dia nak buat apa? Jadi dia akan diangkut. Jadi proses pengangkutan bahan muatan ini boleh berlaku semasa pergerakan ke atas pantai. Sebab ombak ni dia akan datang dan pergi. Jadi proses pengangkutan itu akan berlaku. Yang pertama berlaku semasa pergerakan ke atas pantai. Ombak itu bergerak menuju ke pantai. Semasa ombak itu bergerak menuju ke pantai ataupun semasa damparan ombak itu berlaku. Bila dia dah sampai dekat kawasan pesisiran pantai, dia akan terdampar. Dia akan meninggalkan sebahagian bahan yang diangkut. Ataupun sebahagian lagi akan dibawa. Sebab itu kita katakan proses pengangkutan bahan muatan ombak ini boleh berlaku semasa dia bergerak ke pantai. Ataupun semasa dia bergerak ke bawah. Dia pergi, bahan-bahan tersebut akan diangkut ke atas pantai. Semasa dia bergerak balik ke bawah, proses balikkan ombak, proses basuhan balik, yang tadi damparan ombak, yang ni basuhan balik. Maka pergerakan proses pengangkutan itu akan berlaku ke bawah pantai. Yang ini semasa damparan ombak, ombak datang. Yang ini semasa basuhan balik, ombak itu pergi balik selepas damparan itu berlaku. Jadi inilah dia dua kaedah, dua situasi yang berlaku semasa proses pengangkutan ombak ini terjadi. Jadi macam mana dia nak angkut? Sama juga kalau kita tengok cara hakisan. Hari itu kita tengok cara hakisan. Yang ini kita nak tengok cara pengangkutan bahan pantai tersebut. Macam mana dia nak angkut bahan-bahan tersebut? Okey. Yang pertama melalui kaedah hanyutan. Hanyutan apa? Hanyutan pesisir pantai. Apa itu hanyutan pesisir pantai? Hanyutan pesisir pantai ni dia merupakan satu aliran air yang bergerak secara selari dengan pantai. Satu siri aliran air yang bergerak secara selari. Jadi memanglah dia bergerak selari. Sebab kita tengok pesisiran pantai itu kan pattern dia, bentuk dia pun selari. Dengan kedatangan ombak. Okey, satu siri aliran bergerak secara selari dengan pantai, maka ianya juga akan dipindahkan secara selari. Okey, hanyutan pesisiran pantai ni dia akan angkut bahan-bahan, maka damparan ombak akan berlaku, bahan-bahan yang dibawa tadi akan ditolak naik ke kawasan pantai. Semalam kita dah bincangkan kat mana zon yang dikatakan pinggir pantai.
Tinggi pantai ni di antara tikas air pasang dengan tikas air surut. Jadi sejauh mana damparan ombak itu berlaku, sejauh itulah proses pengangkutan bahan pantai ini akan terjadi. Baik, kaedah yang kedua, yang ni hanyut. Dia hanyut, bila didamparkan, dalam proses hanyutan itu ianya akan diangkut. Bahan-bahan sedimen-sedimen itu akan diangkut. Baik, diangkut daripada mana? Kan tadi semalam sudah berlakunya proses hakisan, maka ombak akan membawa bahan-bahan tersebut dan dia akan angkut ke mana dia pergi, ikut arah aliran. Ikut arah aliran ombak. Ikut ke mana ombak itu bawa, maka proses damparan ombak itu akan terjadi. Baik, yang kedua, ya, bahan-bahan pantai ini boleh diangkut dengan menggunakan kaedah golekkan. Kalau kita biasa duduk di kawasan pesisiran pantai ataupun kita sesekali pergi bercuti di kawasan tepian pantai, maka kadang-kadang kita boleh nampak ya berlakunya kaedah pengangkutan dengan cara golekkan. Okey, golekkan ni batu-batu sedimen ni dia akan bergolek-golek. Jadi bila nak bergolek tu biasanya bahan yang bersaiz besar, ya, bahan yang bersaiz besar, yang berat, maka akan ditolak oleh ombak. Melalui proses golekkan ni, ianya lebih mudah berlaku sekiranya bahan tersebut berbentuk bulat. Ya, jadi pasir-pasir kalau kita tengok di bahan-bahan yang terdampar dekat pesisiran pantai, kita akan nampak saiznya berbentuk bulat, ya, ataupun dah gondol, ya, dah gondol sebab dia mengalami juga proses hakisan, dia mengalami juga proses luluh hawa, ya, jadi itu menyebabkan saiz batuan tersebut boleh lerai, ya, berbentuk bulat dan akhirnya diangkut. Kalau saiz besar, maka proses golekkan akan terjadi. Yang ketiga, bahan-bahan ini boleh diangkut dengan menggunakan kaedah seretan. Seret. Kita pun kalau nak tolak bahan yang bersaiz besar, berat, ya, ianya akan diseret dan ianya akan bergerak perlahan, terutamanya di bahagian dasar. Ya, di bahagian dasar. Ya, jadi baru akhirnya nanti bahan-bahan yang diangkut ni dia akan boleh bergerak bergantung kepada kekuatan ombak. Kalau ombak tu dah perlahan, tinggallah dekat situ. Kalau ombak tu nanti datang lebih kuat, dia bergerak lagi. Jadi proses itu akan mengambil masa yang lama. Ya. Baik, dan yang keempat, bahan-bahan yang ada juga boleh diangkut dengan menggunakan kaedah ampaian. Ya, kaedah ampaian maksudnya bahan-bahan yang ringan, ianya akan terampai-ampai di permukaan air laut. Okey, itu 4 cara pengangkutan bahan pantai yang utama. Ya, bahan dah hakis, kita akan melalui proses yang berikutnya, ianya akan diangkut sebab sistem yang ada dekat muka bumi kita ini, dia bersifatnya akan capai keseimbangan. Ya, proses yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang akan capai keseimbangan. Jadi bila dia hakis, dia mesti angkut. Bila dah angkut, dia akan mendapkan pada satu-satu kawasan. Bila tenaga semakin lama semakin berkurangan ataupun bahan pun makin lama makin banyak. Ya. Okey, ini cara pengangkutan bahan pantai. Jadi cara, ya, jadi kita dah tengok apa itu pengangkutan. Ya, sekarang kita dah tengok pula cara ianya diangkut. Dan yang ketiga, kita nak lihat apakah faktor yang boleh mempengaruhi pengangkutan bahan pantai. Ya, jadi apakah faktor? Kalau kita tengok faktor-faktor yang ada dalam proses pengangkutan ini, ada persamaan dengan faktor yang mempengaruhi proses hakisan bahan pantai. Jadi kita boleh baca satu isi boleh mewakili 3 tajuk. Dia boleh mewakili hakisan, boleh mewakili pengangkutan, boleh mewakili pemendapan. Jadi kamu bolehlah banding bezakan perbezaan antara 3 faktor ini supaya memudahkan pemahaman, memudahkan daya ingatan dan kita study smart. Ya, jadi dengan menggunakan bahan yang sama, isi utama yang sama, kamu boleh menjawab, ya, untuk apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan
pantai. Sama ada faktor pengangkutan ataupun faktor pemendapan. Okey, jadi kita nak tengok pengangkutan bahan pantai ni sejauh mana dia boleh pergi. Baik, yang pertama ialah dari segi faktor tenaga. Ya, dari segi tenaga ombak itu sendiri. Kalau kuat tenaga ombak itu, maka proses pengangkutan bahan ini tadi akan menjadi lebih dominan. Akan menjadi lebih banyak berlaku proses pengangkutan. Sama ada dia nak menggunakan kaedah hanyutan pesisir ke, menggunakan kaedah golekkan ke, nak menggunakan kaedah seretan ke, atau menggunakan cara ampaian, bergantung kepada tenaga ombak. Ya, jadi kalau perlahan, proses pengangkutan itu akan berkurangan, dia akan terhenti. Kalau dia kuat, proses itu akan pergi dan balik. Ya, semasa damparan ombak berlaku, semasa unduran ataupun balikkan, ya, basuhan balik pun proses pengangkutan ini akan terjadi. Baik, yang kedua kita nak tengok arus. Ya, iaitu arus pesisir. Apa guna arus pesisir? Pesisir itu apa? Ya, di pesisiran pantai ada arus yang bergerak. Ya, ada arus yang bertindak sebagai ejen. Dia akan pindahkan bahan-bahan yang diangkut itu secara selari dengan pantai. Ya, arus pesisir pantai pun memainkan peranan untuk dia mengangkut bahan-bahan yang ada. Dan yang ketiga, yang paling utama sebenarnya, yang ketiga ni ombak lah. Yang tadi tenaga ombak, yang ini jenis ombak. Jadi jenis ombak ada dua. Satu ombak pembina, satu ombak pembinasa. Kalau ombak pembina ni, dia akan mengangkut bahan dari laut pergi ke pantai. Dia akan bina. Dia akan bawa bahan-bahan daripada laut, dia akan tinggalkan. Ya, kalau tenaga ombak tu dah berkurang, dia akan tinggalkan, dia akan terdampar di pesisiran pantai. Tapi ombak pembinasa pula, dia akan angkut bahan-bahan daripada pesisiran pantai itu pula pergi ke laut. Okey, damparan ombak dan juga basuhan balik. Ombak pembina, ombak yang datang dan ombak yang pergi. Ya, jadi proses pengangkutan ini boleh bergantung kepada jenis ombak. Dan yang keempat, pasang surut. Pasang surut. Kita dah belajar berkaitan dengan proses pergerakan bumi boleh menyebabkan berlakunya kejadian pasang surut. Jadi yang mana satu lebih dominan? Ya, sudah pastinya air pasang. Air pasang ni dia akan menyebabkan kenaikan arus laut berlaku, ombak pun kuat, tenaga ombak pun akan meningkat. Ya, kalau kita tengok dia punya tinggi ombak juga akan menjadi lebih tinggi, maka bahan-bahan ini dapat diangkut ke pantai. Manakala apabila berlakunya air surut, perkara yang sebaliknya pula akan berlaku. Ya. Baik, faktor yang seterusnya ialah keadaan cerun. Cerun dia curam ataupun cerun yang landai. Jadi proses pengangkutan bahan ini lebih dominan di kawasan pesisiran pantai yang mempunyai cerun yang curam. Jadi kalau cerun curam, bahan ini mudah untuk diangkut ke laut berbanding cerun yang landai. Dan yang seterusnya kita nak lihat dari segi faktor halangan. Faktor halangan yang mana halangan ini merujuk kepada pulau ke, ada tanjung ke, ada benteng pemecah ombak ke. Halangan ni bila ombak datang, bila dia mengangkut bahan-bahan pantai ini, dia akan mengurangkan laju ombak, maka proses pengangkutan akan terhenti. Tapi kalau dia tak ada halangan, maka proses pengangkutan ini akan menjadi lebih giat. Jadi kita boleh bandingkan di antara kawasan pantai barat dengan kawasan pantai timur. Dan yang seterusnya kita lihat orientasi pantai. Orientasi itu apa? Kita nak lihat pantai itu terdedah, pantai itu terlindung, pantai itu lurus, pantai itu berteluk-teluk atau sebagainya. Jadi kalau pantai yang terdedah kepada laut yang luas ataupun pantai yang lurus tak ada perlindungan daripada mana-mana kawasan teluk, maka proses pengangkutan ini akan menjadi giat. Kenapa giat? Sebab dia berkait dengan tenaga ombak. Ombak akan menjadi lebih
lebih kuat. Bila lebih kuat, proses pengangkutan akan menjadi lebih kuat, lebih giat. Ya. Dan yang terakhir, kita nak tengok bahan yang dibawa dari segi saiznya, dari segi jenis bahannya. Ya, kalau saiz yang kecil, ya, yang ringan, yang mudah diangkut, maka banyaklah bahan-bahan pantai yang akan diangkut. Tapi kalau saiz yang besar dan berat, maka proses pengangkutan boleh terhenti pada masa tenaga ombak makin perlahan. Okey, bahan yang kecil, yang ringan, mudah diangkut, ataupun kita nak tengok dia terdiri daripada jenis bahan yang bagaimana. Kalau dia terdiri daripada batuan enapan ke, dia mudah terhakis, maka banyaklah bahan yang boleh diangkut. Okey, jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan bahan sungai. Bila cikgu lihat analisis soalan yang ada daripada tahun 2012 sehinggalah tahun 2020, didapati soalan faktor yang mempengaruhi pengangkutan bahan sungai ini belum ada dikeluarkan dalam mana-mana soalan. Mungkin ia merupakan soalan yang tidak begitu popular. Walaupun tidak popular, kita mesti memahami apakah faktor yang mempengaruhi bagaimana cara diangkut, sebab di antara hakisan dengan pemendapan di tengah-tengah adanya medium yang akan mengangkut bahan pantai tersebut. Kalau tak ada proses pengangkutan ni, pemendapan tidak berlaku, bentuk muka bumi pinggir pantai juga tidak akan terjadi. Okey, jadi kita pergi ke fasa yang seterusnya. Ya, proses geomorfologi yang terakhir dalam tenaga eksogenik ini ialah pemendapan bahan pantai. Ya, apa itu proses pemendapan bahan pantai? Proses pemendapan ni ialah bila ombak tu dia melepaskan bahan-bahan muatannya ke dasar pantai ataupun dia melepaskan bahan-bahan yang dibawa oleh pengangkutan ombak tadi ke kawasan pesisiran pantai. Kenapa dia nak memendapkan bahan-bahan tersebut? Ya, ombak dia melepaskan bahan muatannya apabila tenaganya dah lemah, adanya halangan, adanya basuhan balik, ya, yang bertemu dengan ombak yang menuju ke pantai ataupun berlakunya ombak pecah. Ataupun faktor-faktor tadilah. Ya, faktor-faktor tadi. Ya, kalau tadi kita tengok faktor pengangkutan ombak, tenaga. Ya, yang ini tenaga semakin lemah. Okey, jadi apa itu proses pemendapan bahan pantai? Satu proses ombak melepaskan bahan-bahan muatannya. Jadi kita cuba tengok ya, contoh soalan ya, pernah keluar soalan ini pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ya, huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di pinggir pantai. Okey, kat sini ada kita menggunakan teknik kembar untuk mengenali bentuk soalan. Kembar satu, ya, arahan kata kunci yang kita mula jumpa iaitu faktor fizikal. Jadi ini yang kita jumpa mula, jadi ia akan jadi isi utama. Kembar dua, pemendapan. Maksudnya huraian kita mestilah kita kaitkan dengan pemendapan. Jangan kamu bagi faktor yang mempengaruhi hakisan. Jangan kamu bagi faktor yang mempengaruhi pengangkutan. Jadi fokus jawapan kita, kata kunci dalam huraian jawapan kita ialah pemendapan. Tapi ingat, baca soalan sampai habis, tengok di pinggir pantai. Maksudnya, soalan STPM 2015 ni, nak kamu huraikan faktor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di kawasan pinggir pantai. Jadi bentuk soalan ni dia boleh tukar kepada faktor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di mana? Di lembangan saliran, di kawasan sungai, kawasan hulu sungai, di kawasan hilir sungai. Hulu sungai mana ada pemendapan kan? Di kawasan hilir sungai. Jadi baca sampai habis. Ya. Jadi berdasarkan faktor fizikal ini, apa itu faktor fizikal? Faktor fizikal ialah faktor yang berlaku secara semula jadi. Jadi nampak sebelum ni kita pernah bincangkan tentang faktor, isi yang terakhir cikgu akan masukkan apa? Cikgu akan masukkan tindakan manusia, aktiviti manusia. Jadi sebab dia nak faktor fizikal sahaja, jadi aktiviti manusia tidak boleh kita masukkan di dalam jawapan kita. Kadang-kadang pelajar dia tak faham apa itu faktor fizikal. Dia nampak faktor sahaja terus dia masukkan. Semua aktiviti manusia dia bagi 6 isi. Out lah, jawapan kamu out. Ya, kosong markah, tak ada langsung. Sebab apa? Kamu tidak memahami istilah faktor fizikal.
Okey, jadi tadi kita dah tengok proses pengangkutan. Kamu tengok jawapan. Untuk faktor fizikal, sama je semua kan. Ombak, orientasi pantai, cerun, bahan muatan, saiz bahan, halangan. Yang ni kita tambahlah halangan semula jadi. Kalau sebut halangan aja nanti ada pula yang tulis apa halangan? Tembok. Habislah out. Itu tembok itu ialah faktor yang dibuat oleh manusia. Ya, faktor yang dibuat oleh manusia. Okey. Jadi kita tengok kalau pengangkutan tadi ombak terdiri daripada ombak pembinasa. Kali ini faktor fizikal yang menyebabkan pemendapan boleh berlaku di kawasan pesisiran pantai ialah ombaknya terdiri daripada ombak pembina. Kenapa dia boleh mendapkan bahan? Bahan yang diangkut tadi ya, batu, kerikil, pasir dan sebagainya. Bagaimana dia boleh mendapkan di kawasan pesisiran pantai? Sebab tenaga ombak pada ketika itu sudah perlahan. Ya, kerana faktor angin mempengaruhi juga kan. Sekarang ni kalau kamu pergi ke kawasan pantai timur, tenaga ombak dia kuat. Sebab pada ketika ini ialah angin monsun timur laut, angin sedang bertiup dari kawasan pedalaman benua Asia menuju ke negara kita Malaysia dan seterusnya akan bergerak ke kawasan benua Australia. Pergerakan itu memang fenomena biasa yang berlaku dalam kita nak lihat bagaimana pergerakan angin terjadi. Sekarang kan musim sejuk, jadi angin dia akan bergerak, tekanan udara dia akan bergerak daripada kawasan yang sejuk menuju ke kawasan yang panas. Jadi di hemisfera utara sekarang ni mengalami musim sejuk. Manakala di hemisfera selatan dekat Australia sana mengalami musim panas. Sebab itu sekarang berlakunya proses pergerakan angin pada ketika angin monsun timur laut yang menyebabkan tenaga ombaknya adalah kuat, yang menyebabkan berlakunya kadar hakisan yang tinggi. Okey, jadi ombak pembina ni ya, bahan-bahan yang dah diangkut tadi dia akan mendapkan apabila tenaga dia perlahan. Jadi bahan-bahan tersebut akan ditinggalkan di kawasan pesisiran pantai di antara kawasan tikas air pasang dengan tikas air surut. Sejauh mana ombak itu sampai, sejauh itulah bahan tersebut itu akan dimendapkan. Sebab itu kadang-kadang kita boleh nampak dekat kawasan tepi pantai, pergi Teluk Batik, kita akan nampak adanya timbunan-timbunan pasir yang ada sehingga ke pantai belakang. Kan? Sehingga ke pantai belakang. Siapa yang buat lekukan-lekukan tu? Ombak yang menyebabkan keadaan itu berlaku. Yang kedua, kita tengok dari segi orientasi pantai. Kalau pengangkutan tadi, orientasi pantai ni pantai yang terdedah. Ya, pantai yang tak ada halangan. Ya, pantai yang terdedah. Ya, jadi orientasi pantai yang menyebabkan berlakunya pemendapan ialah pantai yang terlindung. Ya, pantai yang terlindung atau pantai yang berteluk-teluk. Ya, kenapa? Sebab bila adanya pantai yang terlindung, ya, ombak yang datang menjadi lebih perlahan dan tenaga semakin perlahan dan bahan-bahan yang dibawa akan dimendapkan. Dan faktor yang ketiga ialah dari segi cerun, dari segi kecerunan kawasan pesisiran pantai, bentuk muka buminya macam mana? Kalau dia terdiri daripada cerun yang landai, maka banyaklah bahan yang mudah untuk dimendapkan. Ya. Tapi kalau cerun dia curam, kurang proses pemendapan berlaku, hakisan yang giat. Ya, jadi dia pergi dan balik. Dia macam pro dan kontra. Isi jawapan kita. Ya, kalau dia kuat, dia akan merujuk kepada hakisan. Kalau dia perlahan, dia akan merujuk kepada proses pemendapan. Jadi, study smart. Ingat faktor satu faktor, ingat satu bahagian faktor ini untuk mewakili untuk kamu menjawab soalan faktor hakisan, faktor pengangkutan, faktor pemendapan. Ya? Okey, yang seterusnya kita nak lihat dari segi bahan dia. Banyak ke sikit yang nak dibawa tu. Jadi kalau banyak bahan, ya, sedimen, bahan muatan yang dibawa, jadi tenaga ombak ni jadi perlahan lah. Ya, sebab banyak sangat yang nak diangkut. Bila banyak yang diangkut, jadi tenaga ombak perlahan, maka bahan-bahan itu akan dimendapkan. Dah tak mampu nak dibawa. Dan yang seterusnya kita nak lihat dari segi saiz bahan. Ya. Kalau bahan yang kecil, mudah nak dibawa ke pantai, maka mudah untuk dimendapkan. Dan yang terakhir, dari segi faktor fizikal yang mempengaruhi pemendapan di kawasan pesisiran pantai ini ialah halangan semula jadi. Jadi kalau ada pulau, maka dia akan mengurangkan laju ombak, maka bahan-bahan yang dibawa, bahan-bahan yang diangkut akan dimendapkan. Ya. Okey.
Jadi kita lihat pula soalan yang kedua. Pattern yang macam ni setakat ini untuk 5 siri gila potensi yang kita bincangkan, sebelum ni ada. Dia berkaitan dengan bentuk muka bumi. Sebelum ni ada ya, berkaitan dengan lulu hawa. Apakah bentuk muka bumi yang terhasil dan kesannya ataupun kepentingannya kepada aktiviti manusia. Baik, tengok kata tugas nilaikan. Sebelum ni cikgu cakap sejauh manakah, terangkan, jelaskan, huraikan, bincangkan. Ya, kali ni keluar pula nilaikan. Okay, jadi nilaikan ni nak buat apa? Nilaikan ni sama juga seperti bincangkan, kamu berikan kesimpulan yang mantap. Ya, bagi kesimpulan yang mantap. Okey, jadi kamu tengok ya, bentuk muka bumi yang terhasil, baca habis-habis ya, kepentingan bentuk muka bumi pemendapan. Jangan bagi bentuk muka bumi hakisan ombak. Ya, bentuk muka hakisan ombak hari tu apa? Ya, gerbang laut, gua, batu tunggul, tunggul sisa, tanjung, teluk. Jangan bagi bentuk muka bumi yang itu. Sebab itu adalah bentuk muka bumi hakisan. Yang kita nak bagi, soalan ni nak ialah bentuk muka bumi pemendapan. Jadi kamu kena kemukakan apakah bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada proses pemendapan di kawasan pesisiran pantai. Jadi apa dia bentuk muka bumi? Pantai, ya, beting pasir. Ya, beting pasir ni adalah satu tumpukan pasir, satu lumpukan pasir yang terletak di kawasan tengah laut sikit. Ya, di kawasan yang berhampiran dengan pesisiran pantai. Dia boleh ada, dia boleh hilang, dia boleh wujud semula. Ya, bergantung kepada air pasang dan air surut. Ya, bila air surut kita boleh nampak banyak beting pasir. Ya, manakala bila air pasang kadang-kadang beting pasir ini boleh tenggelam. Baik, anak tanjung. Dia macam tanjung juga tetapi dia tidak kukuh dan dia boleh berubah-ubah. Kalau tanjung terdiri daripada batuan keras. Tapi anak tanjung ini terdiri daripada mendapan pasir. Jadi dia bolehlah berubah-ubah bentuk ya, bergantung kepada arus ya, arah ya, yang dibawa oleh ombak tersebut. Dan yang seterusnya ialah tombolo. Apa itu tombolo? Tombolo ini adalah satu mendapan bahan mendak yang terdiri daripada pasir dan sebagainya yang menghubungkan antara daratan dengan pulau. Ya, jadi agak menariklah dia punya view, dia punya situasi, dia punya pemandangan. Ya, manakala kawasan delta pula boleh terbentuk hasil daripada mendapan. Sebab itu kita tengok di antara pertemuan antara muara sungai dengan laut yang akan menyebabkan boleh berlakunya pembentukan tanah-tanah aluvium. Ya, dan yang seterusnya ialah lagun. Lagun ini adalah merupakan satu laut yang cetek dan agak terlindung. Jadi apa gunanya untuk aktiviti manusia? Baik, kita tengok ni isi utama tidak boleh berulang sebab dia kembar satu. Bila kembar satu tak boleh berulang. Dia jadi isi utama tidak boleh berulang. Tetapi aktiviti manusia ni kembar dua, isi boleh berulang. Jadi kamu boleh kaitkan dengan aktiviti pelancongan ke, ya? Kamu boleh kaitkan dengan aktiviti pelombongan pasir ke, kamu boleh kaitkan dengan rekreasi, tengok berulang ataupun pertanian. Baik pantai ni, bagaimana kita nak menghuraikan supaya huraian kita ni menjadi lebih mantap. Kamu gambarkan pantai berpasir yang cantik, yang indah, ya. Jadi aktiviti, ya, pelancongan boleh dijalankan di kawasan tersebut, menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong daripada dalam dan luar negara. Baik, aktiviti pelombongan pasir boleh dijalankan. Tapi bagaimana pula dekat kawasan pantai yang berlumpur? Kalau dekat kawasan pantai yang berlumpur, aktiviti perikanan yang boleh dijalankan di kawasan tersebut. Dan dia habitat untuk hidupan seperti ketam, kerang dan sebagainya. Jadi aktiviti perikanan boleh dijalankan di kawasan tersebut ataupun aktiviti aquakultur pun boleh dijalankan sebab dia punya habitat, dia punya ekosistem sangat sesuai untuk hidupan seperti itu. Baik, beting pasir ya, sama ya. Baik, ada satu kawasan dekat Kuala Selangor yang menjadi tarikan.
ya yang menjadi tarikan. Sebab bertim pasir ni dia sekejap aja pada ketika air surut. Jadi aktiviti pelancongan di kawasan Kuala Selangor ini menjadi tarikan kepada khususnya orang tempatan untuk menikmati situasi pada ketika itu, dan aktiviti fotografi ya sangat-sangat ya menjadi tarikan kepada pelancong ya dekat sky mirror. Ya, dia ada balikkan ya, balikkan objek, balikkan image ya. Jadi kawasan bertim pasir ni terutamanya yang ada di kawasan pesisiran pantai ya, pada ketika laut yang cetek ya, maka aktiviti ini dapat dilaksanakan, ataupun dekat kawasan pantai ya pada ketika air surut juga ya, aktiviti pelancongan seperti ini juga dapat dilaksanakan. Okey, apa beza rekreasi dengan pelancongan? Rekreasi ni merujuk kepada riadah. Ya, kamu boleh juga dekat kawasan pesisiran pantai ni, kamu boleh buat aktiviti riadah di situ ya. Baik, delta tanah aluvium yang subur. Okey, jadi inilah dia beberapa kepentingan bentuk muka bumi yang dapat dijalankan di kawasan pesisiran pantai hasil daripada pemendapan. Okey, jadi itu sahaja ya topik perbincangan kita pada hari ini. Diharapkan ya apa yang kita pelajari pada hari ini akan menambah baik pemahaman kamu berkaitan dengan topik ini ya. Baik ya, jadi setakat ini dahulu perbincangan kita pada hari ini. Baik, sekiranya ada apa-apa persoalan boleh kamu kemukakan. Jika tak ada, kita jumpa lagi.